rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hassa la tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair wa tiwajil mardadih wa qurbihi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Allahumma arzuqna fahman nabi wa hifzal mursalin al-muqarrabin. Allahumma arzuqna mutaba'ati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran batinan birahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah rahimin. Allahumma hdina li aslamil akhlaq la yahdi asa anta wasrif anna sayyi'aha nasif anna sayyi'a anta. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Wa qala radhiyallahu ankum. Hadis sahih, hadis yang ke-13. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Kata Nabi SAW, berjihadlah terhadap orang musyrikin dengan hartamu, dirimu dan lisanmu. Hadis riwayat daripada Sahih Imam Ahmad. Baik. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan, hendaklah kamu berjihad menentang kepada orang musyrik, yakni orang kafir yang syirik, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu akan sentiasa memerangi kepada orang Islam. Tak kiralah yang memerangi kepada kita itu dengan senjata. Terkadang dia memerangi kita dengan tanpa senjata, seperti pemikiran, gaya hidup, akhlak. Jelas. Jadi orang-orang musyrik ini, yakni orang yang tidak beriman kepada Allah ini, mereka daripada dulu lagi ada. Keadaan mereka sama. Daripada zamannya Nabi Ibrahim, zamannya Nabi Musa, zamannya Nabi Muhammad SAW, sampailah ke hari ini. Itulah keadaannya, mereka memerangi kita kerana Islam yang ada pada kita. Nabi Musa bukan diperangi kerana harta, baginda tak punya harta. Rasulullah SAW diperangi bukan kerana kedudukan, baginda tak punya kedudukan, tetapi kerana agama Islam yang dibawa oleh mereka. Sampailah ke hari ini, selagi mana Islam itu ada dan tersebar, maka selagi itulah mereka akan sentiasa memerangi kepada kita. Jadi Rasulullah pesan, berjihadlah. Jadi berjihad itu salah satu maknanya adalah memerangi dengan mengangkat senjata. Mengangkat senjata. Mereka datang menyerang kepada kita dan kita memenangi mereka balik. Dalam Islam ada. Kita telah lihat dan kita dah baca bagaimana kisah-kisahnya perang Khandaq,
Perang Badar, di mana memang ada orang Islam itu menyerang kepada orang kafir dengan senjata. Tetapi setelah melalui beberapa situasi, diajak kepada Islam, diterangkan tentang kelebihannya Islam, akibat kepada menentang kepada Islam, dan yang diperangi itu adalah orang kafir. Jadi walaupun tempohnya kurang daripada 10 tahun, peperangan yang pada zamannya Nabi SAW. Peperangan bermula, peperangan yang pertama, perang Badar. Itu setelah berhijrahnya Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah. Jadi baginda di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Jadi peperangan pertama bermula apabila baginda berhijrah ke Madinah, iaitu perangnya Badar. Namun peperangannya hanya memerangi kepada orang kafir sahaja. Dan jumlah yang terkorban, yang mati daripada golongan orang musyrik dan yang syahid daripada golongan orang di Islam, bilangannya sangat sedikit. Sangat sedikit. Tapi apa yang berlaku pada hari ini, peperangan di kalangan orang Islam itu sendiri, yang kurang daripada 10 tahun, tetapi jumlah kematian sudah beribu-ribu. Yang pastinya ianya perang bukan kerana menegakkan daripada agamanya Allah, kerana masing-masing menjunjung panjinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi apakah pesannya para ulama terhadap apa yang berlaku di kalangan saudara Islam kita pada waktu ini adalah kita mendoakan kepada mereka, berterusan berdoa kepada Allah, bersangka baik kepada Allah supaya Allah memberikan jalan keluar, mendatangkan kasih sayang, berbelas kasihan di kalangan mereka, supaya tidak lagi berlakunya pertumpahan darah. Yang keduanya adalah jangan menjadi hakim, mengatakan pihak ini yang benar, yang ini yang mujahid, pihak ini yang berpaling daripada jalannya Allah. Tidak. Kerana apa kata para ulama, berita-berita yang sampai kepada kita ini melalui jalan orang yang pemberita, orang yang melalui Facebook, melalui internet, yang tidak diyakini kepercayaan kepada berita yang sampai kepada kita itu. Jadi untuk tidak menyebarluaskan lagi fitnah itu, maka tidak ada gunanya kita ini menghukum pihak ini yang benar, pihak ini benar, kerana pasti pula akan terjadi pertelingkahan di kalangan kita pula di sini. Jadi hentikan pintu fitnah tersebut dengan tidak perlu menghukum ataupun mengkomentari siapakah yang benar dan siapakah yang salah terhadap apa yang berlaku di kalangan orang Islam di negara-negara Arab yang berlaku sekarang ini, peperangan di kalangan sesama mereka. Jadi mendoakan yang terbaik bagi mereka, dan yang keduanya adalah tidak menghukum. Jadi dalam halnya peperangan kepada orang kafir ini memang berlaku pada zamannya Nabi SAW. Jadi Rasulullah menyarankan, mengingatkan untuk memerangi kepada orang kafir itu dengan segala apa yang kita ada daripada hartanya kita. Jadi peperangan perlu pada harta. Sebab itulah di antara perkara yang punya nilai yang tinggi adalah harta rampasan perang.
Kadang dalam peperangan itu akan adanya unta, akan adanya kuda, akan adanya ubat-ubatan, akan adanya alatan peperangan yang semua itu mahal harganya. Jadi antara undang-undang ketika itu adalah harta rampasan perang. Maksudnya orang yang kalah itu dia menjadi milik kepada yang menang. Apa saja. Kalau katakan peperangan itu dihadiri oleh 5,000 orang, berapa ribu kuda yang ada, senjata yang ada, jadi mempunyai nilai apabila telah habisnya satu peperangan. Jadi sebab itulah berperang ini diperlukan kepada harta, perlukan kepada biaya. Jadi kata Nabi SAW, kalau ada yang diperlukan seperti senjata, pengangkutan ataupun kenderaan dalam memerangi kepada orang kafir, maka hendaklah kita membantunya, meringankan di dalam memerangi kepada orang kafir itu dalam bentuk mengangkat senjata. Ataupun yang kedua, maksud berjihad itu juga adalah dengan dirimu, dengan dirimu, iaitu dengan akhlaknya kita, dengan akhlaknya kita, iaitu kita menunjukkan daripada akhlak yang baik. Kerana orang kafir, mereka ini akan menunjukkan akhlak sebaliknya. Sebagai contoh seperti yang mudah-mudah, akhlaknya Rasulullah adalah makan itu dengan tangan kanannya, makannya dengan dengan bismillahnya. Maka orang kafir, mereka juga membawa akhlak mereka. Mereka menunjukkan di dalam dramanya, dalam televisionnya, mereka menyebarkan di dalam media sosialnya. Jadi itu dikatakan sebagai dengan dirimu. Jadi ini yang kita boleh bawa. Inilah adalah salah satu bentuk memerangi kepada orang kafir. Mereka bawa dalam pendidikan. Akhirnya orang Islam itu keliru. Manakah akhlak yang baik? Tapi kerana seringnya tidak pernah penatnya mereka ni orang kafir dalam menyebarkan, kita pun janganlah penat di dalam menyebarkan daripada akhlaknya Nabi SAW. Khususnya sekarang ni kita berada dalam bulan Rabiul Awal, iaitu bulan kelahirannya Nabi SAW. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Allah memberitahukan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Wallazina ma'ahu, dan orang yang bersamanya, orang yang mengikuti jalannya. Kata Allah SWT, asyidda alal kufar, sangat keras dengan orang kafir. Keras tu maksudnya tegas. Tegas. Dia tidak akan terpedaya dengan cara hidupnya orang kafir. Orang kafir mereka pun tidur, mereka pun bangun tidur, mereka pun makan, mereka pun berpakaian, mereka pun bersukan, mereka pun bekerja. Dalam Islam itu pun ada begitu. Rasulullah ada menunjukkan contoh bagaimanakah sepatutnya orang mukmin itu tidur, bagaimanakah sepatutnya orang mukmin itu bangun dari tidur, bagaimanakah berjalannya orang mukmin, bagaimanakah cara melihatnya orang mukmin, bagaimanakah cara makan berpakaiannya orang mukmin, ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi asyidda alal kufar maksudnya tegas. Tak akan ambil cara hidupnya orang kafir, tak akan.
Walaupun ada yang baik, walaupun ada yang baik, tapi yang mengatakan Rasulullah ini baik adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyebutkan wa innaka la'ala, sungguhnya engkau, ditujukan kepada Nabi SAW, la'ala, di atas khuluqin azim, akhlak yang mulia. Jadi banyak akhlak yang kita dengar, banyak akhlaknya sabar, akhlaknya peramah, akhlaknya sangka baik. Rasulullah di atas semua itu. Itu kalau kita maksudkan daripada firman-Nya Allah, wa innaka, sungguhnya engkau wahai Muhammad, la'ala, di atas khuluqin azim. Maksudnya kata para ulama, mana-mana akhlak yang baik kita dengar pun Rasulullah di atasnya. Ini Allah sendiri memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin ada akhlaknya orang kafir itu yang baik, kita tak nafikan. Perbuatan, tingkah laku mereka itu baik, tapi nak bandingkan dengan Nabi SAW itu lebih baik. Kerana yang memujinya adalah Allah. Yang memuji kepada tingkah lakunya orang kafir yang nampak baik itu adalah manusia. Jadi kata Allah SWT, wallazina ma'ahu, orang yang mengikuti jalannya Nabi SAW, orang yang bersama dengan Nabi SAW adalah orang yang tegas, tak akan ambil cara hidupnya orang kafir, tak akan. Jadi kita niat. Para ulama kalau masuknya bulan Rabiul Awal ini, mereka punya niat. Niat mereka apa? Untuk memperbanyakkan salawat ke atas Nabi SAW. Salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu perbuatan yang Allah sendiri buat. Yang Allah kelebihan salawat, Allah sendiri buat. Allah perintah, Allah buat. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, Allah kata sallu alaihi, selawatlah kamu. Tapi sebelum tu Allah beritahu, Allah buat. Salat Allah perintah, puasa Allah perintah, tapi perbuatan itu Allah tak buat. Tapi salat, salawat Allah buat. Jelas, innallaha wa malaikatahu, sungguhnya Allah dan para malaikat, yusallun, berselawat. Ya ayyuhallazina amanu, betul baru Allah perintah kepada kita, wahai orang yang beriman, berselawatlah ke atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim taslima. Jadi kita niat. Dan satu-satunya amalan ibadah, zikir yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan siapa? Orang yang kita selawatkan, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam beri jamin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat ke atasku, selawat ke atasku, tanda Allah terima selawat kita itu adalah sallallahu alaihi wasallam. Allah membalasnya dengan 10 kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini di antara kelebihan-kelebihan salawat. Yang pertama, Allah sendiri buat dan Allah merintahkan. Dan yang keduanya adalah satu-satunya amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita niatkan pada bulan Rabiul Awal ini, sebagaimana diniatkan oleh para pecintanya Nabi SAW. Antaranya adalah memperbanyakkan salawat, khusus pada bulan Rabiul Awal ini. Kerana kata Nabi SAW, orang yang paling dekat denganku nanti, dekat dengan Nabi bila? Pada hari perhitungan adalah orang yang aktsaruhum alayya salatan, orang yang banyak berselawat ke atas Nabi SAW. Jadi selawat ni mudah. Sambil duduk boleh salawat, sambil jalan boleh salawat, sambil baring boleh salawat, sambil bawa motor boleh salawat, boleh sambil makan boleh salawat, tak tutup aurat dengan rapi boleh salawat, tak ada wuduk boleh salawat, perempuan yang uzur pun diterima salawatnya. Jadi ini adalah
salah satu daripada keluasan rahmatnya Allah supaya hamba-Nya dapat dekat kepada Allah dan dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita juga berniat, seperti niatnya para ulama, bila datang Rabiul Awal ini adalah untuk mengikuti akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita ikut secara tidak langsung, kita termasuk dalam hadis ni, iaitu menolak akhlaknya orang kafir secara tidak langsung. Jadi kita ini, kalau orang tercari-cari, orang kafir dia takkan buka hadis. Ada beberapa orang sajalah yang akan buka hadis, tengok macam mana akhlaknya Nabi. Mereka akan melihat akhlaknya Nabi melalui akhlak umatnya. Orang kafir, kan, mereka akan melihat, mencari akhlaknya Nabi melalui akhlak umatnya yang beriman dengan Nabi SAW. Jadi akan lihat kepada kita. Kita yang datang ke masjid, kita yang hadir majlis ilmu, kita yang mendakwa kita sebagai pengikutnya Nabi Muhammad SAW, beriman dengan Nabi SAW, kita ini adalah, dalam istilah lain boleh katakan, duta lah. Orang lihat. Kalau baiknya akhlaknya kita, mereka akan mengikutinya. Tapi kalau buruk, bukanlah akhlaknya Nabi itu buruk, tapi keburukan yang kita tunjukkan. Maka kita niat supaya dengan kedatangan Rabiul Awal ini kita sentiasa berada, sentiasa menunjukkan daripada akhlak yang baik. Kerana itu yang menyenangkan hati Nabi SAW. Umatku mengikuti daripada akhlaknya Nabi dalam segala hal, dengan jiran, dengan dengan kaum kerabat. Sekarang ini banyak orang yang buruk akhlak melalui mulut. Yang mulut itu disampaikan melalui tangan, menaip dalam Facebook, dalam internet, dalam WhatsApp, dicaci, dimaki, didoakan yang tak baik, dilaknat. Ini bukan akhlaknya Nabi SAW. Rasulullah kata, aku tidak diutuskan untuk melaknat. Tak ada. Tak ada yang orang yang ingkar kepada Nabi dilaknat oleh Nabi, melainkan orang itu yang memang benar-benar sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Firaun. Tetapi perbuatan laknat itu kita sendiri tak disuruh. Tak ada dalam mana-mana dalam Islam itu mengatakan, oh, seumur hidup sekali mesti laknat kepada syaitan. Tak ada. Walaupun memang syaitan tu memang sudah pasti dilaknat oleh Allah. Allah sebut pun dalam Al-Quran, dijauhkan daripada syaitan ar-rajim, syaitan yang direjam, kerana dah pasti sabit dia akan masuk neraka. Allah dah sebut ketika itu. Syaitan juga minta kepada Allah untuk dipanjangkan umur. Dia pun tahu dia ahli neraka, tapi kita tak disuruh. Tak ada disuruh. Dan kita takkan ditanya, adakah kamu sudah melaknat kepada syaitan? Adakah kamu sudah melaknat kepada Firaun? Adakah kamu sudah melaknat kepada Abu Jahal? Tak ada. Walaupun itu boleh. Boleh. Kerana mereka ini sudah pasti kedudukan mereka itu dilaknat oleh Allah. Jadi, tapi perbuatan ini semakin tersebar dalam medianya sosial, sampai orang pun dah tak kenal, dah tak tahu adakah melaknat ini, mendoa yang tak baik ini perkara yang baik. Dia tak tahu. Perkara yang dosa, dia tak tahu. Maka kita menegur, kita ini sebagai menutup daripada pintu-pintunya kemungkaran, dan kita membuka daripada pintu-pintunya kebaikan. Jadi kita, akhlak ni kita lah
kita lah yang menunjukkan, kita yang keluar pergi pasar, kita yang pergi kerja, kita yang yang bermedia sosial, kita yang berpakaian, kita yang bersukan, kita semua. Kita yang berjiran, kita yang buat kenderaan, kita yang pergi kedai makan, kita yang membawa daripada akhlaknya Nabi SAW. Jadi kita niat untuk berakhlaknya Nabi. Namun nak berakhlak, pintunya adalah ilmu. Jadi kena hadir majlis ilmu, kenal daripada akhlaknya Nabi SAW. Sebab itulah para ulama dia letak ilmu yang wajib belajar. Apa yang pertama? Akidah. Yang kedua, fiqh. Yang ketiga, tasawuf ataupun akhlak. Wajib belajar ilmu yang akhlak yang baik untuk dihiasi, akhlak yang buruk untuk dijauhi, untuk ditinggalkan. Jadi ulama mengkategorikan perkara yang perlu dipelajari. Baik. Dan yang ketiga adalah memerangi orang kafir itu dengan lisanmu, lidah kita. Jadi orang kafir ini dia takkan berhenti memburukkan Islam. Dia akan menghina kepada kebesarannya Allah. Dia akan menghina kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita membalas balik dengan kebaikan. Bukan dia caci kepada nabinya kita caci balik. Ada orang guna dalil begitu, asyidda al kufar, keras dengan orang kafir. Maksudnya kalau dia buat keras dengan kita keras balik. Bukan itu maksud daripada ayat Quran itu. Walaupun mereka itu mengejek, mereka itu menghina, sama yang berlaku kepada Nabi Musa, dihina oleh Fir'aun. Dihinanya bagaimana? Dengan perbuatannya. Fahasyara fanada. Setelah Nabi Musa datang kepada Fir'aun, mengajak kepada kebaikan, menceritakan tentang kebesarannya Allah, malahan dia fahasyara, dia kumpulkan rakyatnya, fanada, dan menunjukkan penentangan dia kepada Nabi Musa dan kepada Allah. Dia mengatakan dialah Tuhan yang, dialah Tuhan. Dalam Al-Quran disebut. Jadi orang yang begini, watak yang begini akan ada sampai sekarang. Ada pada zamannya Nabi SAW, ada. Abu Jahalnya, Abu Lahabnya. Mereka ini Rasul kufur. Para ulama letak. Kepalanya orang kufur mereka. Jelas. Dan mereka akan sentiasa menggunakan pemikiran-pemikiran, alasan-alasan untuk menjatuhkan Islam. Maka kita gunakan dengan lidah, dengan kadar kemampuan kita, tapi bukan dengan kekasaran, bukanlah dengan cacian, tidak. Jadi tidak boleh menghina kepada agama yang lain. Rasulullah tak pernah menghina. Kita mengiktiraf bahawa agama lain itu tidak benar. Kata Allah sebut, inna dina indallah Islam. Agama yang di sisi Allah hanya satu, Islam. Tapi tidak boleh menghina kepada agama yang lain. Dan kita i'tikad dalam hati kita bahawa agama yang benar itu hanyalah Islam. Tapi menghina pada agama lain, lihat daripada akhlaknya Nabi, tak ada. Walaupun mereka akan mentohmah, mereka akan memfitnah. Sampai sekarang orang fitnah kepada Nabi SAW. Maka tugas kita menjawab. Itu dikatakan dengan lidah. Jadi kalau sekarang ni dengan tulisan. Jadi kalau ada yang memerangi kepada kita dengan
hujah-hujah, maka hendaklah kita memerangi. Jadi kalau kita tak mampu, fasalu ahla dzikr, tanyalah kepada yang cerdik pandai. Banyak di keliling kita ni, banyak di pihak-pihak atasannya, daripada muftinya, daripada pihak-pihak yang mempunyai jawapan-jawapan ilmiah yang boleh menjawab kepada hujah-hujah yang datang oleh orang-orang kafir. Maka ini 3 keadaan. Kalau kita tak mampu berjihad dengan senjata, maka berjihadlah dengan akhlak. Rasulullah sendiri sebut, kita baru seketika itu baru lepas perang. Rasulullah kata apa? Kita baru pulang daripada jihad yang kecil pada jihad yang lebih besar. Jihad di dalam menegakkan agamanya Allah melalui akhlak. Itu lagi susah kata Nabi SAW daripada berjihad dengan senjata. Jelas Baik, hadis yang ke-14. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum akthiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu dengan memperbanyakkan mengucap kalimah la ilaha illallah. Perbaharui. Afdaluz zikri, zikir yang paling afdal tu apa dia? La ilaha illallah. Siapa boleh ucap? Semua. Ada halangan? Tak ada. Orang yang uzur, silakan. Orang yang tak tutup aurat dengan rapi, silakan. Tak menghadap kiblat, silakan. Bila dia ucap la ilaha illallah, dia berarti orang berzikir, walaupun dia dalam keadaan yang lalai. Maksudnya hatinya lalai, dia tak tahu apa makna la ilaha illallah. Dia tetap daripada golongan orang yang al-zakirun, orang yang lelaki yang ingat kepada Allah. Al-zakirat, perempuan yang ingat kepada Allah. Mudah. La ilaha illallah. Wajib sebut, tak wajib sebut, dalam hati pun dikira sudah menyebut la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, miftahul jannah, kuncinya syurga. Rasulullah dah beritahu awal ni, kamu nak masuk syurga perlu kunci. Kuncinya la ilaha illallah. Jadi orang yang sentiasa berzikir la ilaha illallah, secara tidak langsung perjalanannya akan lurus. Itu yang menghalangnya daripada kerosakan di dunia ini. Itu yang menghalangnya daripada tunduk daripada nafsu. Kita semua punya nafsu, semua. Tak ada orang yang duduk dalam masjid dia tak punya nafsu, tak ada. Mustahil. Bila manusia, Allah beri tabiat, dia panggil nafsu. Orang yang hebat, orang yang dapat tundukkan nafsu dia. Orang yang lemah, dia ikut nafsu. Jadi sebab itulah para ulama ni dia hebat. Dia dapat tundukkan nafsunya. Jadi tanda hebat, dia selalu baca Quran, selalu berzikir, selalu bangun malam. Sebab apa? Itu yang nafsu tak suka. Nafsu tak akan suka. Nafsu akan memberontak dalam halnya itu. Jadi sekali nafsu akan memberontak, kalau kita nak banyak selawat ke atas Nabi pada bulannya kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila nafsu itu dia cenderung kepada hiburan, itu biasa. Kerana Allah beritahu begitu. Inna nafsa la'ammara bisu. Nafsu yang ada pada kita semua ni, bila dia kenal kepada hiburan, dia akan tenang, dia tak akan berontak. Tapi bila dia dibawa kepada amalannya, amal soleh, dia akan berontak. Jadi itu biasa.
Kita kena tekan, kita kena sabar, kita kena apa ni, menjauhi daripada hiburan tersebut, tinggalkan. Sebab itulah sabar di atas meninggalkan kemaksiatan. Sebab tu ada sabar atas taat dan sabar di atas meninggalkan maksiat. Itu kategori sabar. Dan sebab itulah indahnya kita ini, kalau orang itu sabar, kata Allah, ganjarannya sangat besar. Besarnya macam mana? Allah tak sebut, Rasulullah pun tak sebut. Siapa dia? Orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh orang bersabar itu ganjarannya tak ada had, sangat besar. Jadi dia sabar dalam nak memperbanyakkan salawat, duduk bersalawat, nak habiskan. Dia nak ada targetnya. Sebelum 12 Rabiul Awal ini, dia mesti salawat. Sebelum tibanya hari kelahirannya Nabi, dia mesti habiskan salawat 10,000 katakan. Sabar. Jadi satu hari mungkin 1,000 ataupun 1,000 lebih. Lagi banyak dia salawat, lagi dekat dia kepada Allah. Lagi banyak dia salawat, lagi banyak titik hitam yang hilang dalam hatinya. Lagi banyak dia selawat, lagi banyak ketenangan Allah beri. Lagi banyak dia selawat ketika ekonomi yang tak berapa nak baik ni. Allah mengatakan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan dia jalan keluar. Sekarang orang tengah cari jalan keluar. Macam mana ni? Penyakit semakin tersebar. Dalam hari ini beratus, semalam beratus, kemarin beratus, keberangkaian besok beratus. Allah kata, Allah akan beri jalan keluar. Lebih lagi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki kepada dia daripada jalan yang dia pun tak sangka. Wa may yattaqillah, dan siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusan dia mudah. Siapa yang menjanji ni? Allah yang memiliki alam ni. Yang kita duduk dalam dunia yang dimilikinya, Allah beritahu, atas dunia ini, orang yang dipermudahkan urusannya, orang yang bertakwa. Allah kata, wa man asdaqu minallahi hadithan. Perkataan siapa kamu nak dengar? Perkataannya Allah. Perkataan siapa lebih benar? Perkataannya Allah. Allah bagi tahu. Sekarang ni kita ditimpa dengan wabak. Dan di sebalik wabak itu, dalam ekonomi yang tak berapa nak baik, ianya yang siapa yang datangkan? Kita wajib beriman takdir ini Allah yang datangkan. Walaupun cerita-ceritanya tangannya manusia itu ini, tapi macam mana pun tetap daripada Allah. Tetap kita yakin. Sebab itulah iman kepada takdirnya Allah, yang baik dan yang buruk. Tapi dalam ayat lain Allah kata, walau macam mana pun dipermudahkan urusan bagi orang yang bertakwa. Jadi asbab munasabah para ulama mengingati kepada kelahirannya Nabi SAW adalah untuk nak mengajak kepada kebaikan. Kadang-kadang manusia ini dalam nak menyelesaikan urusannya, yang dicari bukan Allah. Dalam nak mententeramkan hatinya, yang dicarinya bukan Allah. Tetapi kata Allah, hendaklah kamu mencari Allah, Allah akan memudahkan daripada urusan. Antaranya ciri-ciri orang bertakwa adalah orang yang memperbanyakkan salawat ke atas Nabi SAW. Para ulama kata, siapa yang punya hajat, hajatnya akan dikabulkan dengan orang banyak salawat. Siapa yang yang mau dimudahkan urusannya, berbanyakkan daripada salawat. Yang berkata ini adalah ahli hikmah. Yang berkata ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini
telah dapat dia punya hasilnya, maka kita ikut. Dan Allah berikan jaminan bahawa orang yang berselawat itu, jadi itu bentuknya zikir. Jadi sama juga dengan la ilaha illallah. Jadi zikir ini yang yang memimpin kita. Zikir la ilaha illallah, kata Rasulullah kata apa? Jaddidu. Perbaharuilah iman kamu. Iman. Kerana iman itu bertambah dan berkurang. Kerana di luar ni, kita keluar saja daripada masjid ini, banyaklah perkara yang akan menjatuhkan imannya kita, akan mencabut iman kita, semua kita. Maka kalau begitu, melazimi la ilaha, mudah. Maksudnya mudah. La ilaha illallah. Dia tak perlu berwudu. Dia rasa hilang ikatannya dengan Allah. La ilaha illallah. Dia rasa hatinya sempit. La ilaha illallah. Jadi itu sifatnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah beritahu, miftahul jannah, kuncinya syurga adalah yang memperbanyakkan daripada mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ini juga adalah zikir yang boleh menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaddidu, perbaharui. Jadi kalau kita ni nak merasakan alhamdulillah, kalau kita ni nak merasakan daripada kemanisannya iman sentiasa bertambah, kata para ulama, ikut perintahnya Rasulullah, perbanyakkan daripada berzikir la ilaha illallah. Yes. Wallahu a'lam. Insya-Allah pada pengajian akan datang kita akan menyambung lagi hadis-hadis yang kalau kita baca, moga-moga dapat manfaat untuk menjadikan kita ini lurus perjalanannya, istiqamah, dan daripada golongan yang sentiasa diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala.